Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat malam ini. Siasat ahli politik yang kaya raya mendadak. Wah, ini kita mau. Sebelum saya teruskan ulasan laporan tentang isu kali ini, saya nak memberikan buah pikiran saya dan saya harap Anda share. Share lah di mana-mana media sosial, di TikTok kah, Instagram kah, di Facebook kah, di mana sekalipun. Saya janji saya tak akan copyright Anda. Yang penting Anda tinggalkan komen Anda juga dan Anda memberikan pendapat Anda juga. Saya sangat setuju dengan laporan dalam berita harian online ini, yaitu siasat ahli politik yang kaya raya mendadak. Seorang ahli politik yang tiba-tiba menjadi kaya raya mendadak, pada pendapat saya ada sesuatu yang boleh dicurigai, boleh dicurigakan. Itu sebab ada rakan saya mereka kata begini, lebih baik ahli politik yang mengikuti ahli politik, menjadi ahli politik ini adalah orang yang dah kaya raya sedia, yang memang dah kaya sedia. Sebab ada jugalah alasan mereka, ada juga fakta atau sebab huraian mereka, pendapat mereka itu. Mereka kata, kalau ahli politik itu dah kaya raya sedia, kuranglah. Mereka kata, kuranglah potensi, risiko untuk mereka menyakau duit rakyat, menyakau duit negara. Selain daripada itu, mereka boleh menggunakan keuangan, sumber pribadi, dana pribadi kekayaan mereka untuk membantu rakyat di kawasan mereka. Karena kita tak boleh elak. Rakyat akan selalu berjumpa dengan orang-orang ini. Ada yang datang nak minta bayar inilah, nak minta bantu itulah, nak minta bantu inilah. Bahkan nak pergi ke hospital pun kadang-kadang cari YB. Bila selalu jumpa YB, maka sebab itulah YB ini bukan selalunya kaya terus kan. Mereka akan terdoronglah mencari di sana sini, kurik di sana sini. Jadi kalau YB itu memang kaya raya sedia, risiko untuk mereka untuk menyakau duit rakyat, menyakau duit kerajaan, mencuri duit dana kerajaan adalah lebih rendah. Tetapi kalau wakil rakyat itu atau ahli politik itu sudahlah tidak ada pendapatan yang tetap, hanya pandai bercakap tapi tiada hasil duitnya, maka mungkin risikonya lebih besar untuk menggunakan atau mencuri duit rakyat. Tapi yang betul-betul kita sakit hatilah kan, kadang-kadang kita sakit hati, kadang-kadang kita mau marah juga, ialah pada asalnya seorang ahli politik itu sebelum dia mengikuti kancah politik atau sebelum jadi YB, dia hanya orang biasa-biasa. Rumahnya biasa saja, keretanya hanya biasa saja, keretanya hanya 1 atau 2 biji saja, jam tangannya hanya 1 saja, apalagi ya, semuanya saja, istrinya 1 saja. Apa pendapat kamu? Tapi selepas dia jadi YB, apa jadi? Dia beli kereta lagi, dia beli rumah lagi, dia beli tanah lagi, dia ada jam tangan baru lagi, dia ada emas baru lagi, dan yang paling bikin sakit hati, kata kawan saya, dia tambah istri lagi. Itulah sebabnya orang kadang-kadang melihat ahli politik ini sebagai seorang yang memang kadang-kadang macam-macam lah, teladan yang tak elok kata mereka. Tapi bukan semua. Tapi pepatah Melayu kata, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Jadi itu sebab itulah saya sangat setuju dengan laporan DBH online ini, yaitu siasat ahli politik yang kaya raya mendadak. Itu yang maksud saya tadi. Sebelum jadi YB, biasa-biasa saja. Tapi 2 bulan, 3 bulan, setahun selepas jadi YB, selepas jadi ahli politik, tiba-tiba kaya. Dari mana uangnya? Itu yang jadi persoalan. Sebab sekarang ini rakyat Malaysia dah tahu dah. Kita tahu berapa gaji mereka. Kita tahu gaji Perdana Menteri berapa. Kita tahu berapa gaji seorang ahli parlimen. Kita tahu gaji seorang menteri. Kita tahu gaji. Hampir semua sudah tahu gaji mereka ini. Dan tidak akan, mustahil lah mereka tiba-tiba jadi jutawan.
Hampir mustahil lah mereka ini tiba-tiba jadi bilioner. Hampir mustahil lah dalam masa satu bulan ke 2 bulan ke 3 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan 6 bulan tiba-tiba tambah pula Ninja King, tambah pula kereta baru 5 6 7 dan tiba-tiba tambah istri baru pula. Itu yang membuatkan kita sanksi. Curiga lah di sana kan, dari mana uangnya? Kalau bukan daripada aktiviti yang tak elok, yang tak baik, dari mana uangnya? Itu persoalan dia. So, kita setuju. Siasat ahli politik yang kaya raya mendadak. Kalau kamu setuju dengan saya, Anda sependapat dengan saya, share video ini dan Anda tinggalkan komen Anda. Suruhanjaya Pilihan Raya SPRM perlu menyiasat ahli politik yang menjadi kaya raya secara mendadak selepas berkuasa. Saya sangat setuju. Common SPRM, siasat melalui pengisytiharan harta. Sebelum jadi YB, istihar harta dulu. Itu yang paling penting. Sebelum ini saya pernah buat konten ini. Saya kata ahli parlimen ataupun adun yang mau bertanding perlu istihar harta dulu. Supaya nanti jadi adun kalau menang. Supaya nanti jadi ahli parlimen kalau menang. Mereka akan ketahuan kalau tiba-tiba kaya raya. Jadi SPRM ada datanya. Jadi kita menyeru SPRM siasat semua ahli politik yang tiba-tiba jadi kaya raya secara mendadak. Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jais Abdul Karim berkata, pengumpulan harta ketika berkhidmat seolah-olah sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan ahli politik. Telah menjadi adat kepada ahli politik di negara ini yang tiba-tiba menjadi kaya raya ketika mereka berkuasa. Syak dan kebimbangan mengenai kemungkinan mereka terbabit dengan rasuah dan penyalahgunaan kuasa pasti ada. Walaupun ia tidak secara otomatik menunjukkan rasuah. Peningkatan kekayaan yang ketara ini menjadi petunjuk jelas potensi pembabbitan mereka dalam kegiatan rasuah, katanya dalam kenyataan hari ini. Mengulas lanjut, Jais berkata, kegiatan rasuah membabitkan penyalahgunaan kuasa oleh ahli politik demi keuntungan pribadi akan memberi kesan buruk kepada pembangunan negara. Penimbunan kekayaan secara tiba-tiba boleh menunjukkan bahawa ahli politik terbabit dalam amalan rasuah seperti menerima suapan, menggelapkan dana awam atau terlibat dalam aktiviti kewangan haram termasuk mencuci duit haram. Mereka boleh terbabit dalam nepotisme dan kronisme seperti mengayahkan individu tertentu sama ada rakan atau ahli keluarga dengan memberikan kontrak, projek atau faedah yang berkaitan katanya. Jais berkata ada juga antara mereka yang mengeksploitasi kedudukan untuk mendapatkan maklumat dalaman bertujuan untuk mendapatkan kontrak yang lumayan. Beliau menambah golongan itu juga menggunakan skim keuangan yang kompleks atau akaun di luar negara untuk menyembunyikan asal-usul dana berkenan, malah menggabungkannya ke dalam sistem keuangan yang sah. Mekanisme pemantauan yang lemah, pengisytiharan kewangan tidak memadai atau pemeriksaan terhadap harta ahli politik yang terhad menyukarkan pengesanan aktiviti rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini katanya. Tegasnya, langkah pencegahan rasuah yang kukuh termasuk pemantauan bebas, pengisytiharan kewangan dan penguatkuasaan undang-undang yang berkesan memainkan peranan penting dalam usaha menangani rasuah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.